menjelaskan berkaitan pendahuluan terhadap kepelbagaian agama dan kaum di Malaysia. Seperti yang kita tahu, kepelbagaian agama dan kaum di Malaysia ini adalah salah satu aspek penting dalam masyarakat global. Walau bagaimanapun, kepercayaan agama dan perbezaan kaum dari segi budaya, tradisi dan nilai-nilai sosial masing-masing ini dapat menjelaskan bahawa bagaimana perbezaan agama dan kaum ini memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat dan kepentingan mempromosikan toleransi dan pemahaman antara kaum-kaum yang lain. Hal ini juga menjadi fenomena semula jadi dari sebahagian kekayaan budaya dan sosial. Kepelbagaian ini juga melibatkan perbezaan dalam keyakinan agama, adat istiadat, bahasa dan identiti budaya. Masyarakat majmuk juga mempunyai konsep dan sejarah yang terdiri di Malaysia bagi menyikakan perpaduan kaum dan nilai serta nilai-nilai masyarakat. Selain itu, berkaitan isu perkauman ini ianya berlaku disebabkan peredaran masa dan keadaan semasa terhadap struktur politik yang memberi kesan terhadap masyarakat madani kini. Di sini kita dapat lihat pelbagai kaum berganti bahu di bawah sistem politik yang sama, walaupun mempunyai kehidupan yang berasingan maupun agama yang berasingan. Antaranya, perbezaan dari kemajmukan sosial seperti masyarakat dapat dibahagikan mengikut kelompok dari setiap etnik, dan masyarakat juga dikuasai oleh kelompok minoriti yang mempunyai kebudayaan yang tersendiri, dan akhir sekali, masyarakat juga dapat mewujudkan atas dasar konflik dan paksaan dan bukannya atas dasar nilai bersama. Di sini, dari sudut agama dan kepercayaan perbezaan hidup di Malaysia, Wilfred Smith menyatakan bahawa agama dari segi bahasa bermaksud mengikat. Mengikat ini sebagai garis kehidupan manusia yang berdasarkan antara alam rohani dan alam gaib. Selain itu, agama juga melibatkan rasa tunduk dan cinta antara manusia kepadanya. Sebagai contoh, di Malaysia, kita mempunyai kepercayaan bahasa tersendiri. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah bagi orang Islam. Dan untuk orang Buddha, mempunyai istilah bebas daripada kejahilan dari 4 kebenaran mulia berkenaan alam. Seterusnya, bagi prinsip rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan, juga menunjukkan kedudukan agama Islam dan perlembagaan dan telah menjadikan agama Islam sebagai agama persekutuan. Walau bagaimanapun, terdapat konflik yang wujud antara masyarakat dari segi ekonomi iaitu masyarakat berpindah ke bandar untuk menangani masalah kewangan yang dihadapi. Jadi kesimpulannya, sebagai negara yang mempunyai kepelbagaian ini dimanfaatkan agar keunikan ini dapat menjadi satu kelebihan negara di mata dunia yang lain dan dapat dijadikan contoh kepada negara-negara yang lain. Dalam menitik kehidupan pada Macapada, dalam ulasan yang dikritiskan berkaitan isu kepelbagaian agama dan kaum, kerajaan juga merupakan salah satu pengaruh yang kuat dan memainkan peranan yang penting supaya dapat mengekalkan perpaduan kaum dan agama, tetapi usaha kerajaan yang ingin mewujudkan sebuah sistem iaitu amaran konflik perkauman tidak memberikan maklum balas yang baik terhadap perkara tersebut. Selain itu, ianya juga mengheret beberapa persepsi, antaranya ialah persoalan yang hangat dikatakan sejauh manakah usaha kerajaan untuk memakmurkan perpaduan agama dan kaum dan sebagainya. Hal ini diperkatakan kerana perpaduan kaum selama ini amatlah lemah sehingga memberikan kesan konflik terhadap perkauman di Malaysia. Sebagai contoh, peristiwa 13 Mei 1969 yang viral kian dulu, ianya insiden rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini telah meragut nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969 dan merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Peristiwa itu saja amat mengerikan, malah dijadikan pengajaran sehingga kini dan tidak lepas dalam ingatan. Sebaliknya, kita sedar bahawa perpaduan kaum adalah pemboleh ubah yang penting dalam ekonomi untuk menentukan kestabilan politik, sosial dan ekonomi. Konsep masyarakat majmuk sebagaimana yang dilihat dalam konteks Malaysia, kerajaan kini lebih merebutkan jawatan dalam segi politik dan tidak menunaikan janji yang diperkuatakan sebelum menjadi Perdana Menteri. Hal ini membangkitkan kemarahan orang awam dan melibatkan kritis perkauman semakin membara. Kerajaan juga perlulah bertoleransi bagi menjaga hubungan perkauman dan keagamaan supaya peristiwa 13 Mei 1969 ini tidak akan berulang lagi. Berdasarkan ulasan artikel yang telah dibuat, terdapat beberapa kelebihan yang terkandung di dalam artikel tersebut. Antaranya ialah
rakyat Malaysia yang menerima kepelbagaian kaum dan agama yang terdapat di negara tersebut. Sebagai contoh, apabila perayaan Aidilfitri, Deepavali, Tahun Baru Cina, rakyat-rakyat Malaysia ini akan turut menyertai majlis penyambutan perayaan tersebut bagi memeriahkan suasana tanpa mengira perbezaan agama atau kaum. Selain itu, di dalam buku negara Malaysia juga terdapat prinsip yang menyatakan kepercayaan kepada Tuhan yang menekankan bahawa setiap individu haruslah percaya dan juga taat kepada agama masing-masing. Ini menunjukkan Malaysia merupakan negara yang tidak mempraktikkan sifat perkauman dalam diri rakyatnya. Kesimpulannya, menghargai nilai serta tradisi agama lain adalah amat penting dan amalan tersebut perlulah dijadikan sebagai salah satu cara hidup masyarakat. Artikel ini mempunyai beberapa kelemahan yang dapat dilihat dari sumbernya dan hanya menggunakan fakta semata-mata. Hal ini juga dapat dilihat dari segi ketidakseimbangan pendapat seperti kurangnya rujukan yang memperkukuhkan bukti. Sebagaimana yang kita tahu bahawa setiap penjelasan dan kesimpulan haruslah mempunyai bukti yang dapat menyokong sebuah kenyataan. Kebanyakan isi yang diambil adalah sejarah masa lalu dan penulis perlu menggunakan kaedah kajian kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pandangan yang mendalam dari masyarakat sekeliling terhadap isu dan permasalahan hubungan antara agama di Malaysia. Selain itu, penulis tidak menekankan isu tentang masalah hubungan antara agama dan hanya memberikan fakta semata-mata dan yang tidak tepat dan berkemungkinan datang daripada pendapat penulis itu sendiri. Artikel ini juga penulis selitkan dengan begitu banyak penjaluan data seperti carta bar, gambar dari internet dan juga maklumat dari negara luar yang boleh mengelurkan pembaca. Ianya boleh menyebabkan para pembaca kebosanan dan mungkin keliru dengan isu yang ingin disampaikan oleh penulis. Seterusnya, penulis lebih banyak memberikan faktor-faktor berlakunya masalah hubungan antara agama dan kurang memberikan etika terhadap perkara itu. Hal ini boleh mengakibatkan isi artikel ini tidak seimbang dan selaras dengan tajuk artikel. Dapat juga dilihat bahawa penulis kurang mendapatkan perspektif dari kalangan mahasiswa yang akan menjadi pemakan generasi madani. Kesimpulannya, artikel ini juga membuktikan bahawa kepercayaan seseorang individu kepada agama bergantung kepada individu tersebut dan juga perspektif individu tersebut memandang agama dan fungsi agama dalam kehidupan manusia. Justru itu, masyarakat perlulah mempunyai perpaduan dan sifat harmoni supaya tidak berlaku pergaduhan dan salah faham yang membahayakan negara. Sekian, terima kasih. Antara cadangan yang dapat kita digunakan bagi menahangi pengaruh dalam isu perkauman di Malaysia mengikut pemikiran dalam kalangan remaja, kerana golongan remaja ialah golongan yang melalui pendidikan silam budaya di mana kita bergaul dengan bermacam budaya, kaum dan agama. Selain itu, pengasingan kaum juga berpunca daripada polarisasi kaum yang dikritik di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Kemudian, dengan adanya pendidikan, pelbagai ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari dan dapat memberi pemahaman mengenai kaum lain dan memudahkan kita bergaul antara satu sama lain. Seterusnya ialah peranan ibu bapa juga penting dalam menangani isu ini. Ibu bapa juga merupakan orang yang paling rapat dengan anak-anak. Disebabkan itu, apa-apa sebarang perbuatan atau fikiran akan dipengaruhi daripada ibu bapa. Oleh itu, anak-anak perlulah didedahkan dengan pentingnya pergaulan kaum lain sejak dari kecil lagi. Selain dari itu, sistem pendidikan juga penting bagi memainkan peranan yang penting dalam menjamin keamanan sesebuah negara. Hal ini kerana ia dapat menjadi salah satu medium sosialisasi bagi mendidik dan memupuk kepribadian masyarakat sejak sekolah lagi. Sebagai contoh, melalui kokurikulum sama ada di peringkat sekolah rendah maupun menengah. Aktiviti kokurikulum seperti bersukan dan kesenian yang melibatkan kesemua pelajar dapat membantu untuk merapatkan lagi hubungan ukhuwah di antara pelajar-pelajar yang berlainan kaum. Seteru itu, media massa juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani isu perkauman ini. Penyebaran berita palsu adalah salah satu fitnah yang mengenai sesuatu budaya atau agama akan semakin berleluasa melalui sebaran viral yang digunakan oleh media massa. Oleh itu, setiap individu perlulah berfikir terlebih dahulu mengenai berita yang disebarkan sebelum menyebarkan perkara yang tidak sahih, kerana perkara ini dapat mencetuskan pertikaian antara kaum serta masyarakat, kerana setiap individu perlu mempunyai rasa bertanggungjawab dalam berkongsi sesuatu maklumat, terutamanya yang berkaitan dengan sensitiviti kaum.
Berdasarkan perbincangan yang dapat dirumuskan tadi, kesimpulannya adalah kita sebagai rakyat Malaysia yang hidup berbelang kaum, kita mestilah mengadakan sifat bertoleransi pada diri dan hormat kaum yang lain. Hal ini bagi mengelakkan terjadinya isu perkauman di Malaysia. Cukup sahaja tragedi 13 Mei menjadi sebuah pengajaran bagi kita semua. Di Malaysia, kita saling memerlukan satu sama lain bagi memajukan negara dan meneruskan kehidupan dengan tenang dan harmoni seperti mana kehidupan yang kita merasai bebas tanpa berlakunya perbalahan dan pergaduhan antara kaum dan agama yang lain. Selain itu, setiap individu perlulah mengadakan sifat hormat, menghormati dan bertolak ansur untuk mengelakkan mereka membuat anda yang resis terhadap perkauman lain. Dari segi layanan juga perlu diambil kira. Kita juga perlulah melayan masyarakat berlain bangsa atau kaum dengan baik dan sopan supaya mereka merasa dihargai dan tidak dipelekehkan. Tambahan lagi, isu-isu berkaitan perkauman juga amatlah sensitif kerana ia melibatkan berlainan bangsa dan tidak sepatutnya dipandang remeh kerana Malaysia merupakan negara yang hidup dengan kepelbagaian kaum.